Sekarang pelajar-pelajar, kita teruskan pembelajaran kita pada bab 6, perincian yang ketiga iaitu Tamadun Rom. Seperti biasa, sediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu untuk dijadikan rujukan pada masa hadapan. Enam 6.3 Tamadun Rom. Kalau pelajar perhatikan peta, ada tertulis Rom. Di sinilah semenanjung Rom yang sekarang negaranya adalah Itali. Kalau kita perhatikan, Tamadun Rom merupakan satu empayar yang luas yang meliputi keseluruhan kerajaan yang wujud di sekitar Laut Mediterranean. Dan Tamadun Rom ini terkenal seiring dengan kemunculan Tamadun Parsi yang menguasai bahagian timur. Sekarang kita perhatikan, Tamadun Rom adalah kesinambungan daripada Tamadun Yunani. Begitulah yang dikatakan bahawa Tamadun Rom ini merupakan sinambungan daripada Tamadun Yunani. Kerana apa yang dibuat ataupun kemajuan yang dicapai oleh Tamadun Yunani itu sekarang telah diikuti ataupun dipatuhi dan diambil semua ilmu-ilmunya oleh Tamadun Yunani. Bermaksud, Tamadun Yunani mewarisi ketamadunannya kepada Tamadun Rom. Kedua, Tamadun Rom muncul kuasa terkuat di rantau Laut Mediterranean, berjaya mengalahkan pesaingnya antaranya Etruskan, Macedonia, Seleucid dan Mesir. Terletak di kawasan subur Lembah Latium dan juga Sungai Tiber. Tiga zaman yang dilalui oleh Tamadun Rom. Pertama, zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empire. Ini adalah gambaran kostum ataupun pakaian di dalam Tamadun Rom. Ukiran yang terdapat pada binaan yang menunjukkan raja diangkat oleh penduduk-penduduk dan kedudukan raja ataupun pemerintah sangat dimuliakan dalam Tamadun Rom. Ini kerana kalau kita perhatikan sejak daripada zaman Yunani, pemerintah itu dianggap sebagai bayangan Tuhan. Seterusnya kita tengok Tamadun Rom gemilang semasa era Pax Romana, iaitu pada tahun 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Pada waktu ini, kemunculan Rom kita lihat seiring dengan kemunculan Nabi Isa alaihi salam. Tamadun Rom maju dalam politik, ekonomi, sains, teknologi, falsafah dan pendidikan. Daripada segi struktur ataupun hierarki sosial masyarakat, Tamadun Rom boleh dipecahkan kepada beberapa hierarki. Contohnya, hierarki teratas ataupun golongan pemerintah dipanggil patrician. Golongan ini terdiri daripada pegawai-pegawai atasan, tentera, bangsawan-bangsawan dan sebagainya. Manakala lapisan yang kedua yang terdiri daripada golongan diperintah ialah plebeian. Plebeian ini terdiri daripada artisan, peniaga dan juga petani. Artisan di dalam masyarakat Rom ataupun Tamadun Rom berbeza agak sedikit dengan artisan dalam Tamadun Mesir Purba. Manakala dalam Tamadun Rom, artisan ini melibatkan arkitek ataupun jurureka yang sentiasa berfikir untuk
membina ataupun mereka satu seni bina yang boleh digunakan oleh masyarakat. Manakala golongan lapisan yang paling bawah adalah hamba. Hamba ini kalau kita tengok ada dalam semua tamadun di dunia pada zaman dahulu. Seterusnya kita tengok perincian yang keempat, iaitu peningkatan seni bina tamadun Rom. Pertama, arkitek Marco Vitruvius mengarang buku On Architecture pada tahun 46 sebelum Masihi. Marco Vitruvius ini adalah pencetus kepada kemajuan seni bina dalam tamadun Rom. Kemajuan pendidikan telah memajukan seni bina Rom. Ini bermakna seni bina ini bukan tercetus daripada tanpa sebarang persediaan. Pendidikan merupakan aspek yang terpenting sebagai pencetus kemajuan sesuatu tamadun. Kemajuan seni bina tamadun Rom ini dicetuskan lagi oleh Marcus Vicinius Agrippa yang merupakan seorang pentadbir dan memberi galakan kepada seni-reka dalam tamadun Rom. Malah beliau sentiasa memberi galakan dan juga bantuan keuangan. Ketamadunan Rom merupakan gabungan teknologi daripada Yunani dan Rom, memberi kesan kepada nilai estetika pada bangunan. Nilai estetika ini, pelajar-pelajar, adalah nilai seni yang ada pada bangunan. Sekarang kita tinjau ciri-ciri seni bina dalam tamadun Rom. Pertama, tamadun Rom terkenal dalam seni bina bangunan, jalan raya, saliran air dan juga tempat mandi awam. Kalau kita belajar sebelum ini, iaitu di tamadun Indus, juga kita tinjau bagaimana adanya tempat mandi awam. Cuma dalam tamadun Rom ini, tempat mandi awam boleh dikatakan satu kompleks kerana ianya meliputi ataupun disediakan pelbagai kemudahan, bukan sahaja mandi. Kedua, binaan kekal hingga hari ini dan menjadi kebanggaan masyarakat Eropah. Kemajuan Rom berasaskan kemajuan pendidikan, dasar pemerintah, keuangan, teknologi, sumber alam dan juga tenaga buruh yang mahir serta pakar kerana kemajuan sistem pendidikan. Kita tahu sesuatu kemajuan ataupun seni bina memerlukan kepakaran matematik serta fizik. Ini bermakna tamadun Rom maju dalam bidang matematik dan juga fizik. Sekarang kita tinjau seni bina dalam tamadun Rom yang terdiri daripada 7 seni bina dan secara akronimnya pelajar boleh ingat sebagai pacak tiang jalan ataupun pacak TJ. P yang pertama adalah Pantheon, A Amphitheater, C Colosseum, A Aqueduct, K Kompleks Mandi Awam, T Tembok Pertahanan dan yang terakhir J adalah Jalan Raya. Sekarang kita tinjau dahulu seni bina yang pertama pada tiang ataupun pada pacak TJ itu adalah Pantheon. Kalau pelajar tengok, ini adalah gambar keratan rentas Pantheon yang dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa. Ini adalah gambar dalam keadaan semasa ataupun dalam keadaan asli
bentuk pention. Inilah yang kekal sehingga sekarang dan menjadi pusat lawatan dan satu bangunan penting untuk kegiatan pelancongan bagi kerajaan Itali. Pertama, kita tengok apa itu pention, bagaimana pention ini. Bangunan berkubah dibina untuk tujuan keagamaan sebagai tempat penyembahan dewa-dewi orang Rom. Satu keistimewaan yang kita tengok, bangunan yang dibina keagamaan ini tidak ada patung-patung yang dibina. Ini bermakna orang Rom terus merujuk kepada ketuhanan yang mereka panggil sebagai dewa dan dewi. Sesungguhnya yang kedua, dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa 27 Masihi namun musnah oleh satu kebakaran. Kemudian ianya dibina semula oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 Masihi. Pention ada pengaruh daripada Yunani. Kubahnya 43 meter persegi. Satu kubah yang besar dan ini satu seni bina yang mengagumkan pada zaman dahulu kerana kubah yang besar ini kekal bertahan sehingga ke hari ini. Dan di tengah-tengah kubah itu ada satu bulatan untuk dimasuki oleh cahaya matahari agar dalaman kepada pention ini tidak terlalu gelap. Tentunya kubah dibuat ruang terbuka untuk cahaya matahari masuk yang dipanggil oculus, iaitu seluas 13 meter persegi. Ini adalah gambar-gambar keratan rentas dalaman dan juga luaran pention. Pelajar boleh lihat ada satu bulatan yang dipanggil oculus di tengah-tengah kubah dewan dan oculus ini akan membuka ataupun menyerap cahaya matahari daripada luar dan dinding-dinding pada pention ini dibuat satu sistem untuk memantulkan cahaya matahari menyebabkan keseluruhan dalam bangunan akan kelihatan cerah pada waktu siang. Satu pernyataan masalah yang boleh pelajar jadikan untuk kajian kes. Contohnya, pention dibina untuk penyembahan dewa-dewi orang Rom. Senaraikan dewa atau tuhan orang Rom berdasarkan rujukan media cyber. Lalu pelajar boleh berbincang dengan guru sekiranya berminat untuk membuat kajian kes daripada penyataan masalah ini. Seni bina yang seterusnya kita tengok Colosseum. Satu seni bina yang berbentuk seperti stadium pada masa sekarang. Dan pelajar juga boleh membuat kajian kes untuk Colosseum ini. Namun jangan lupa hubung kaitkan Colosseum dengan stadium yang ada pada masa kini serta perbezaan-perbezaannya termasuk seni bina, bentuk bangunan serta acara-acara yang dipertandingkan. Pertama, kita tengok dibina untuk tujuan acara pertandingan, contohnya acara gladiator. Gladiator ni ada pertandingan pahlawan-pahlawan dan biasanya pertandingan gladiator ini menuntut pengorbanan nyawa. Dalam konsep pertarungan antara pahlawan ini, kalau anda tidak membunuh, anda akan dibunuh. Begitulah konsep pertarungan gladiator. Kedua, tingginya 50 meter dan lebar 156 meter dan seluas 2.5 hektar. Kawasan arena 85 meter hingga 54 meter dan mampu memuat 50,000 penonton. Ini satu seni bina yang hebat dan besar kerana muatannya 50,000 penonton. 80 pintu masuk dengan susunan tempat duduk seperti stadium masa kini. Raja Vespasian membina Colosseum pada tahun 72 Masihi namun tidak sempat disudahkan dan beliau meninggal dunia
tetapi diteruskan oleh anaknya iaitu Titus pada tahun 80 Masihi. Sekarang cikgu tunjukkan contoh pertarungan gladiator yang pernah dijadikan acara sewaktu pertandingan dalam tamadun Rom. Gladiator ini perlu mempunyai sifat kepahlawanan dan seorang yang mahir dalam bertarung. Kita tengok pernyataan masalah yang juga boleh dijadikan kajian kes oleh pelajar. Apakah yang anda faham dengan perhambaan? Apakah fizikal yang kuat dan kuasai ilmu ketenteraan mampu mengelak seseorang menjadi hamba? Buat perbincangan bagaimana seseorang hamba boleh merdeka. Ini kerana pelajar-pelajar semua, gladiator ini kebanyakannya merupakan hamba kepada tuannya yang diasuh daripada kecil dengan ilmu-ilmu peperangan serta ilmu-ilmu pertarungan. Lalu apabila gladiator ini membesar, dia dijadikan bahan untuk pertarungan dan juga pertaruhan oleh kaum-kaum bangsawan. Kita tengok keratan rentas Colosseum yang ada bumbung dan peneduh di atasnya. Satu pernyataan masalah yang boleh juga dijadikan kajian kes berdasarkan pengetahuan anda, apakah ciri-ciri sebuah stadium? Untuk tujuan apakah stadium itu dibina dan acara apakah yang dipertandingkan? Untuk tajuk ini pelajar boleh mula membuat rujukan kepada Colosseum dan bandingkan dengan stadium pada hari ini. Seterusnya kita tengok aqueduct. Aqueduct merupakan satu laluan ataupun satu sistem perparitan yang dibina oleh kerajaan tamadun Rom. Sistem perparitan di sini bukannya sistem perparitan seperti rumah kita iaitu longkang, ini tidak. Ini sistem perparitan untuk menyalurkan air. Namun, sistem perparitan ini berada melangkau di atas tanah, malah lebih tinggi. Ini bertujuan supaya sistem pengaliran ini dapat disalurkan kepada tempat yang jauh dengan tekanan air yang tinggi. Pertama, kita tengok, aqueduct merupakan sistem pengawalan pengairan. Aqueduct membekalkan air kepada penduduk dan juga kepada kediaman-kediaman serta kepada Colosseum contohnya. Air disalur ke tempat mandi awam dan Colosseum termasuk waktu pertandingan acara gladiator. Aqueduct pertama iaitu Aqua Appia dibina 312 sebelum Masihi dan panjangnya adalah 16 km. Aqueduct Aqua Virgo dibina oleh Marcus Vicinius Agrippa pada 19 sebelum Masihi. Aqueduct yang terkenal dalam tamadun Eropah ialah Pont du Gard di Perancis iaitu setinggi 3 tingkat. Ini kita tengok aqueduct dan bandingkan dengan manusia serta kereta. Aqueduct yang menyalurkan air daripada empangan. Pelajar boleh tengok. Pernyataan masalah yang juga boleh dijadikan kajian kes, bandingkan saluran air aqueduct dengan perkhidmatan air yang anda gunakan kini. Kita sekarang menggunakan saluran paip. Aqueduct ini pun sama juga sistem macam paip, cuma zaman dahulu belum ada sistem paip bulatan. Jadi kepada yang berminat boleh membuat kajian kes
berkenaan dengan aqueduct. Okey, sistem aqueduct. Okey, kalau pelajar perhatikan bagaimana saluran air diambil daripada empangan dan disalurkan ke bandar ataupun ke kediaman penduduk. Seterusnya, kita tengok seni bina amphitheater. Amphitheater ini kalau pelajar perhatikan berbentuk separuh bulatan. Apa kegunaan amphitheater ini? Okey, kegunaannya lebih kurang sama dengan Colosseum. Pertama, kita tengok amphitheater ini boleh dikatakan mini Colosseum. Ianya digunakan untuk persembahan kesenian, pertunjukan dan juga pertarungan gladiator. Binaannya berbentuk lingkaran. Terdapat 230 amphitheater dan yang terkenal ialah Ajam Tunisia, memuat 16,000 penonton. Amphitheater di Arles, Perancis pula memuat 20,000 penonton. Penduduk tamadun Rom aktif dalam aktiviti luar rumah. Kerana itulah kita lihat seni bina yang dibina berbentuk aktiviti luaran, dan kita nampak tamadun Rom ini rakyatnya mementingkan kesukanan, kebudayaan, kesenian dan kekuatan fizikal. Okey, pelajar boleh tengok seni bina tamadun Rom yang berbentuk lingkaran masih wujud sehingga ke hari ini. Seterusnya, kita tengok jalan raya Rom. Bagaimana pembilaan jalan raya dan mengapa jalan raya ini dibina. Ini adalah kesan-kesan peninggalan jalan raya Rom. Pertama, kita tengok jalan raya Rom mula dibina tahun 500 sebelum Masihi. Tujuannya dibina menjadi laluan pergerakan tentera. Terdapat batu tanda. Konsep ini kalau pelajar perhatikan, kalau pelajar biasa membuat perjalanan mengikut ibu bapa dengan kereta contohnya, kalau pelajar perhatikan di sebelah kiri, di sebelah kanan, ada batu tanda. Ada batu tanda jarak. Okey, contohnya dia beritahu ke Kuala Lumpur itu ada tandanya. Contohnya 400 km lagi, 200 km lagi. Dan sekarang ini konsep ini ada pada papan tanda yang besar di kiri dan kanan jalan. Keempat, dibina secara berlapis agar tahan bebanan yang berat, dan kita tengok jalan raya yang dibina oleh tamadun Rom ini bertahan lama, mempunyai ketebalan 4 kaki, manakala lebarnya pula adalah 20 kaki. Longkang pula dibina di tepi jalan untuk aliran air bertakung, dan ini akan menyebabkan air tidak bertakung di atas jalan raya. Konsep dalam tamadun Rom, kita tengok dia letakkan pasir halus, batu dan sebagainya. Pelajar boleh tengok bagaimana gambar grafik seni bina jalan raya dalam tamadun Rom. Jika pelajar berhajat untuk memahami seni bina ini, boleh tinjau di dalam YouTube, kerana cikgu pernah tengok videonya ada. Yang dibuat satu dokumentari bagaimana tamadun Rom ini membina sistem jalan rayanya. Tembok pertahanan.
Gambar contoh tembok pertahanan Rom yang dibina bertujuan untuk menghalang pergerakan musuh, terutama sekali pergerakan kereta-kereta kuda ataupun tentera-tentera berkuda. Dibina di sekelilingi kota dan tembok yang tinggi ini dapat menghalang apabila musuh ingin menyerang tamadun Rom. Terdiri daripada tembok pemerhati, dibuat juga tembok pemerhati, dan kalau pelajar belajar selepas ini iaitu tembok besar Cina juga dibuat dengan konsep yang sama. Okey, kita mula perhatikan pertama, tembok pertahanan Rom mula dibina tahun 100 Masihi, dibina untuk mengelak serangan dan ancaman daripada musuh. Dibina di sempadan antara wilayah. Tingginya adalah 5 meter, lebih kurang 15 kaki kalau ikut sistem lama. Terdapat kubu kecil mile castle setiap 1.6 km dan menempatkan tentera. Mile castle ini boleh dikatakan tembok pemerhati. Tembok yang terkenal dipanggil tembok Hadrian, dibina 122 Masihi di Britain yang dibina oleh Maharaja Hadrian. Panjangnya adalah 117 km dan tingginya seperti biasa iaitu 5 meter. Kalau pelajar-pelajar perhatikan di sini, ini adalah grafik. Okey, sini banner Rom yang dibuat secara Lego. Okey, sangat menarik. Okey, gambar sini banner tamadun Rom. Kalau pelajar perhatikan, ada My Castle di atasnya iaitu tembok pemerhati yang lebih tinggi. Dan ada laluan untuk pergerakan ketenteraan yang boleh mengawal keselamatan di sekeliling negara kota ini. Ini adalah gambar sisa-sisa runtuhan daripada tembok Hadrian. Tentera yang mengawal tembok Hadrian. Rekaan grafik bagaimana tembok Hadrian ini dibina. Seterusnya kita tengok seni bina yang cukup menarik iaitu kompleks ataupun tempat mandi awam dalam tamadun Rom. Bekas-bekas peninggalan daripada kompleks mandi awam ini. Ini situasi yang ada sekarang, hanya menjadi tumpuan pelancong dan tidak lagi digunakan seperti digunakan pada zaman dahulu iaitu tempat untuk mandi. Situasi dalaman kompleks mandi awam. Gambaran daripada atas. Pertama kita tengok tempat mandi awam dalam tamadun Rom ini mencerminkan bahawa tamadun Rom mementingkan kebersihan kepada rakyatnya. Tempat mandi awam berbayar disediakan dan konsepnya seperti yang ada sekarang, baik tandas ataupun tempat mandi awam, dan pelajar juga boleh membuat kajian kes dengan membuat perbandingan antara kompleks mandi yang ada pada masa kini dengan juga perbandingannya dengan kompleks ataupun tempat mandi awam yang ada dalam tamadun Rom. Ketiga, ruang disediakan adalah tempat mandi, tandas, tempat menguruk, perpustakaan, bilik rehat dan bilik bersenam. Jadi bukan untuk mandi sahaja.
Ruang mandi air panas, air sejuk, air suam dan juga mandi wap disediakan mengikut pilihan yang dikehendaki oleh pengunjung. Keempat, kolam mandi Karakala dibina Maharaja Karakala abad 3 Masihi, antara yang terkenal dan mampu memuat 1,500 orang pada sesuatu masa. Kita tengok seterusnya perkembangan sistem huruf ataupun abjad dalam tamadun Rom. Okey, kita tengok yang pertama, yang di atas, itu adalah sistem huruf yang paling lama, diikuti oleh huruf yang seterusnya. Okey, sistem huruf contohnya yang di atas itu masih diamalkan di negeri-negeri, contohnya sistem yang diamalkan oleh tulisan di Rusia. Kalau siapa biasa tengok sistem yang ada di Rusia, dia lebih kurang dengan sistem abjad ataupun huruf dalam lingkaran merah di atas. Seterusnya, pada akhir pembelajaran, cikgu nak buat sedikit rumusan apa yang kita belajar sepanjang tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Pertama, kita tengok tamadun Yunani. Polis atau negara kota adalah ciri utama dalam tamadun Rom. Terdapat 5 corak pemerintahan, iaitu monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Pelajar boleh membuat akronim kepada 5 corak pemerintahan ini, iaitu MOATD. MOATD. Okay, MOATD, ataupun cikgu lebih suka pelajar-pelajar ingat secara murid orang asli takut doktor. Okay, murid orang asli takut doktor. Ini untuk memudahkan pelajar membuat ingatan, kerana sistem pembelajaran akronim ataupun singkatan boleh dan terbukti memudahkan proses untuk pelajar mengingat. MOATD adalah 5 corak pemerintahan dalam tamadun Yunani. Seterusnya, di Athens, sistem demokrasi dilaksanakan melalui wujudnya Dewan Perhimpunan yang terdiri daripada majlis, magistrate dan juri. Sparta pula mengamalkan disiplin ketenteraan kepada rakyatnya, baik lelaki maupun perempuan, dan mereka menjalani latihan ketenteraan seawal umur 7 tahun. Seterusnya, kita tengok tamadun Rom. Tamadun Rom mempunyai kehebatan seni bina yang mengagumkan, yang kekal lama, tahan dan masih kuat sehingga boleh dilihat pada hari ini. Antara seni bina dalam tamadun Rom yang terkenal adalah Colosseum, Pantheon, Amphitheater, Aqueduct, jalan raya, tembok pertahanan dan tempat mandi awam ataupun kompleks mandi awam. Kita boleh katakan kompleks kerana dia terdiri daripada pelbagai kemudahan disediakan walaupun bercorak tempat mandi. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita untuk bab 6 tamadun Yunani dan Rom. Segala perincian-perincian yang cikgu huraikan, cikgu harap pelajar dapat manfaat dan memperolehi ilmu serta dapat memandu pelajar kepada pemahaman yang lebih kepada pembelajaran yang perlu pelajar ikuti di tingkatan 1. Jangan lupa ikuti pembelajaran yang seterusnya ataupun video seterusnya untuk bab 7, iaitu tamadun India dan China. Cikgu akhiri pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri. Sekian, terima kasih.